Assalamualaikum, nama saya Nur Amirah binti Zainal Abidin, nombor matrik saya F1090. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan coding untuk problem based task subjek OOP. Kumpulan kami telah memilih soalan tentang student system. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Iliana Asfarini, nombor matrik F1094. Saya akan terangkan untuk permulaan coding. So, pada permulaan coding ni kita guna package PBT, and then kita akan declare dua import Java, iaitu input scanner and input mismatch expectation. And then kita akan declare interface, dan yang diberi interface A. Dalam tu ada 6 void, iaitu void menu, info, lecturer, cost, COMSIS, and bill. Seterusnya kita akan terangkan tentang abstract class. So, abstract class ni saya namakan sebagai begin implement A. So, then kita akan declare scanner, integer continuous and process sama dengan true, and dalamnya ada public void menu. So, first kita akan letak while process declare integer sama dengan kosong, and then dia akan paparkan menu yang kita guna service lah, service yang ada dalam student management system yang kita buat ni. Yang pertama ialah my student information, kedua my lecturer, ketiga my course, keempat my COMSIS, kelima my study fees, and last sekali is. So, yang seterusnya, dia akan minta user untuk pilih antara 6 yang ada kat atas ni, pilih satu. So, kita akan buat try and catch dekat sini. And dalam try and catch ni ada switch case. So, kalau user masuk tekan nombor 1, so dia akan pergi kepada info. Kalau tekan nombor 2, dia akan pergi kepada lecturer. Kalau tekan yang ketiga, akan pergi kepada course. Yang keempat akan pergi ke COMSIS. Tekan yang kelima akan pergi ke bill. And kalau tekan yang keenam, dia akan pergi ke last kali, iaitu thank you for using student management system. Goodbye and see you again. So, dia macam kalau tekan yang keenam, dia akan terus out of system. So, kalau user masukkan selain daripada 6 nombor ni, dia akan keluar invalid input. Please enter number 1 to 6 only. And last kali kan ada if else kat sini. If else ni pula macam contohnya, kan user dah masukkan pilihan dia. Contoh user masukkan nombor 1, so akan pergi ke info. Selepas lepas user run sistem tu, dia masukkan apa yang sistem tu nak, dia akan tanya, do you want to continue? So, benda tu akan keluar last kali selepas user selesaikan apa yang sistem minta. So, ini output untuk menu. Boleh tengok kat sini yang menu dia simple je, and macam user pun tak susah, macam senang faham lah. Dia tak mengelirukan. Yang next, this one is output kalau user masukkan nombor 6. So, boleh tengok, please insert your choice. User masukkan nombor 6 and dia terus out of system. Dia macam tak tanya lagi sekali, terus out of system. So, service dia stop sampai situ je. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah Husna binti Abdul Wahid, nombor matrik F1070. Saya akan explain pasal method info. Okey, public void info. Info ni digunakan untuk meminta maklumat pelajar seperti nama, nombor matrik, semester, kelas, jantina dan jabatan. Maklumat ini akan diambil daripada input pengguna dan akan dipaparkan semula data yang telah dimasukkan.
Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama mereka menggunakan Scannet Lines yang membaca seluruh baris input. Bagi nombor matrik, semester, kelas, jantina dan jabatan pun guna kaedah yang sama juga untuk memastikan semua input yang diambil itu dengan betul. Nanti kita akan tunjuk output dia. Okey, ni output dia. Setiap maklumat kita akan paparkan satu persatu dengan label supaya pengguna tahu maklumat apa yang sudah ditunjukkan. Contohnya nama Nur Iliana Asparini. Ni maksud dia nama yang dimasukkan oleh pengguna iaitu Nur Iliana Asparini. Okey, sama juga dengan yang lain. Akhir sekali, mesej data save successfully menunjukkan bahawa maklumat pelajar telah diterima oleh program dan berjaya disimpan. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nahashana binti Sawazi. Nombor matrik F1130. Saya akan menerangkan coding untuk kelas lecturer. Yang pertama, kita akan declare method dengan variable iaitu public method lecturer dan integer SAM. Seterusnya kita akan gunakan try block untuk kita handle input dengan display. And untuk selepas tu kita akan check dan display untuk nama lecturer bagi setiap SEM. Contohnya dalam SEM 1, lecturer apa yang akan mengajar kita, dan SEM 2 dan seterusnya lah sehingga SEM 6 iaitu LI, practical. And last looping kita akan masukkan handling invalid input dengan cache. Lepas tu overall flow of the method kita dia akan display input kita. Sama ada kita masukkan SEM 5, dia akan display SEM 5 tu lecturer mana yang mengajar. Seterusnya ialah output untuk coding class lecturer. Firstly, dia akan display pilihan kita. Macam yang pertama student information, yang kedua my lecturer dan seterusnya. So untuk kita nak tengok output lecturer ni, kita kena pilih yang nombor 2. Lepas pada kita masukkan pilihan kita iaitu nombor 2, dia akan keluar output inter semester. Jadi kita kena inter semester kita sama ada semester 1 hingga 5 ataupun LI. Dan last sekali dia akan display lah nama-nama lecturer yang mengajar kita dalam SEM yang kita pilih tu. Dan last sekali dia akan tanya balik looping sama ada kita nak continue coding ni ataupun tidak. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira binti Zainal Abidin. Nombor matrik saya F1090. Saya akan menerangkan metod cost dalam coding ini. Dalam coding ini, kami menggunakan data type integer untuk declare semester. Coding ini adalah berfungsi untuk memaparkan khusus yang perlu diambil oleh pelajar berdasarkan semester mereka. Apabila pelajar memasukkan nombor semester dari 1 hingga 6, senarai khusus yang berkaitan akan dipaparkan bersama kreditnya. Manakala sekiranya pelajar memasukkan semester 1 hingga 5, senarai khusus mengikut semester tersebut akan dipaparkan. Bagi semester 6, hanya praktikal yang dipaparkan kerana itu adalah semester intern. Sekiranya pelajar memasukkan nombor semester yang tidak sah seperti nombor negatif atau di luar julat 1 hingga 6, output akan memaparkan invalid semester. Coding ini juga akan memaparkan output invalid input, please enter a valid semester number untuk menangani kesilapan input. Seterusnya, saya akan terangkan tentang output method cost. Output akan display pilihan yang kita kena pilih. Dalam output cost ni, kita kena pilih nombor 3. Kemudian, user kena enter semester yang dipilih sama ada semester 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Output seterusnya, output akan display subject cost yang dipilih oleh user mengikut semester yang dipilih. Display output juga memaparkan sama ada user nak continue output ataupun tidak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amanina binti Muhammad Saidi. Nombor matrik F1143. Saya akan menerangkan metod CAMSIS dalam coding ini. Metod CAMSIS menggunakan metod void yang bermaksud ia tidak akan mengembalikan nilai.
Metod ini bertujuan untuk mengambil maklumat tentang kamsis dan memaparkannya di skrin. Kami menggunakan pemboleh ubah string bagi declare bangunan, wing, room number, roommate dan nombor metrik. Pemboleh ubah ini digunakan untuk menyimpan maklumat spesifik yang diinputkan oleh pengguna. Seterusnya, metod ini menggunakan scanner untuk membaca input daripada pengguna. System.out.println diikuti dengan scanner.nextLine membolehkan pengguna memasukkan maklumat bagi setiap kategori. Kategori itu ialah bangunan, wing, room number, roommate dan nombor metrik. Okey, bagi output pula, setelah pengguna memilih pilihan ini, mereka diminta untuk memasukkan beberapa maklumat seperti nama bangunan, bahagian bangunan, nombor bilik, rakan sebilik dan nombor metrik. Setelah semua tu dimasukkan, sistem memaparkan semula maklumat yang telah dimasukkan di bawah tajuk My Kamsis. Okey. Setelah semua tu dimasukkan, data save successfully akan muncul untuk mengesahkan bahawa maklumat telah berjaya disimpan. Selepas itu, di akhir sekali, pengguna diminta untuk memasukkan 1 ataupun 0 untuk meneruskan lagi koding tersebut. Jika pengguna memilih 1, maka pengguna boleh meneruskan koding. Jika pengguna memilih 0, maka koding itu akan berakhir di situ. Yang kedua ialah metod bill. Metod ini bertujuan untuk mengira jumlah yuran pengajian dan status pembayaran pelajar sama ada sudah bayar atau belum bayar. Dalam metod ini, kita menggunakan dengan beberapa pemboleh ubah jenis double, iaitu A untuk mewakili yuran pengajian, B mewakili yuran kamsis, C mewakili majlis sukan, D untuk koperasi dan E pula untuk mewakili insurans. Kita juga menggunakan pemboleh ubah total untuk menyimpan jumlah yuran dan status untuk menyimpan status bayaran. Sama seperti metod sebelumnya, kita menggunakan scanner untuk mengambil input daripada pengguna. Setiap system.out.println meminta pengguna memasukkan yuran bagi setiap kategori dan nilai tersebut akan disimpan dalam pemboleh ubah masing-masing menggunakan scan.nextDouble. Selepas itu, pengguna diminta untuk memasukkan status bayaran sama ada yes atau no untuk menunjukkan sama ada mereka sudah membayar yuran atau belum. Kemudian semua yuran akan dijumlahkan dengan menggunakan formula total sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E. Metod ini akan memaparkan butiran yuran bagi setiap kategori, jumlah keseluruhan yuran dan serta status pembayaran. Ini adalah output bagi metod bill. Apabila pengguna memilih pilihan My Student Fees, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan beberapa jumlah yuran, iaitu yuran pengajian, yuran kamsis, majlis sukan, koperasi dan insurans. Setelah pengguna memasukkan semua yuran ini, sistem akan bertanya sama ada pembayaran telah diselesaikan dengan memberikan pilihan yes atau no. Selepas itu, sistem mengira jumlah keseluruhan yuran yang dalam contoh ini adalah 650 dan memaparkan semua maklumat yang telah dimasukkan di bawah tajuk My Student Fees. Itu sahaja daripada saya. Okay, ini main method kita. So, public class, student system, and then bawah dia ada public static, void main, string, args, and then kita declare second obj sama dengan new second based on kelas kita yang based on our subclass, and then obj.menu untuk dia panggil semula. Baiklah, itu saja pada saya.